Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Biar kita londekan segala-galanya. Politik Malaysia hari ini makin hari makin celaru. Makin menduka citakan. Makin membuatkan kita keliru. Semalam isu yang paling hot apabila Azmin Ali mengatakan beliau tidak ingat siapa dia jumpa minggu lepas dan di mana dia pergi hotel minggu lepas. Ini berkaitan dengan dakwaan bahwa beliau telah bertemu dengan wakil PKR. Azmin Ali tidak menafikan, tetapi dia tidak juga berani menyatakan di mana tempat pertemuan itu dan siapa wakil PKR yang berjumpa dengannya. Dengan alasan Azmin Ali mengatakan beliau tidak ingat, sehingga semalam timbul banyak di dalam media sosial mengatakan sindrom penyakit Najib mula menular, yaitu sindrom aku tak tahu. Bila ditanya tak tahu, bila ditanya tak tahu. Baru juga berlaku pun tak tahu. Tapi akhirnya PKR memberikan kenyataan rasmi, tidak ada ruang lagi buat Azmin Ali di dalam PKR. Pintu PKR ditutup habis untuk Azmin Ali. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Tak payahlah nak bergabung balik dengan Azmin Ali. Nak buat ambil lagi kan, pengkhianat dah mengkhianati dan menyebabkan PH tumbang. Jadi nak buat apa lagi nak ambil? Biarlah berjuang sendirian, berjuang dengan perjuangan baru. Yang lebih menarik lagi hari ini, apabila ada seorang penulis memberikan di dalam Malaysia kini, ada satu komen atau satu pendedahan yang luar biasa. Aku tertarik dengan pendedahan tersebut. Pendedahan itu mengatakan, sebenarnya tiada siapa-siapa yang Azmin jumpa. Sebenarnya kata-kata dalam Malaysia kini itu, sebenarnya tiada sesiapa yang Azmin jumpa daripada PKR dan perjumpaan itu hanya direka-reka sebagai strategi untuk menjatuhkan atau menghuru-harakan ataupun membuatkan Perikatan Nasional kah atau sebagainya lah. Pakatan Harapan kah, Barisan Nasional kah, UMNO kah, rasa tergoncang. Ini satu strategi yang diatur kata dalam post ataupun dalam tajuk utama di Malaysia kini itu. Aku tertarik. Aku agak terfikir juga lah tentang perkara itu. Terfikir juga aku sejenak mengatakan tentang perkara itu dan ada kebenarannya. Mungkin memang betul Azmin Ali tak jumpa siapa-siapa. Cerita ini hanya direka-reka. Cerita bahwa Azmin Ali berjumpa dengan wakil PKR ada kebenarannya kalau direka-reka. Kenapa? Supaya menghuru-harakan parti PKR dan juga Pakatan Harapan. Sebenarnya tiada. Pada pendapat saya memang tiada. Siapalah dua orang bodoh itu yang dapat mau berjumpa dengan Azmin Ali itu. Kalau ada dua orang daripada PKR yang betul-betul nak jumpa dengan Azmin, mustahil Azmin tak bagi tahu. Tapi oleh kerana dia tak bagi tahu nama tempatnya pun tak ingat, ini bermakna ada unsur ini hanya rekaan semata-mata. Aku tak tahu benar atau tidak, pada pendapat kamu benar atau tidak. Dan yang lebih menarik lagi petang ini, aku nak cerita tentang Najib dan juga Muhyiddin. Baru-baru ini Muhyiddin Yassin telah disenaraikan sebagai penerima dana daripada UKSB. Dana uang daripada UKSB. Dan seingat saya melibatkan 1,3 juta. Apabila Muhyiddin membuat penafian. Muhyiddin kata dia tak terima uang itu. Dan Mahathir kata bersatu juga tidak terima uang itu. Dan Muhyiddin memberikan bukti. Muhyiddin kata waktu itu dia dalam proses rawatan pembedahan untuk kansernya. Tetapi yang menarik, Najib Tun Razak. Najib dalam Facebooknya begitu sibuk pula. Sibuk menjolok Muhyiddin. Dia jolok Muhyiddin supaya Muhyiddin marahlah kali. Dengan mengatakan bahwa dia memberikan tarik tertentu, mengatakan bahwa Muhyiddin pada waktu itu sudah selesai rawatan dan telah bekerja semula. Jadi mana satu yang betul? Kita pun tak tahu yang Muhyiddin cakap atau Najib cakap. Tapi Muhyiddin tetap mengatakan bahwa aku menafikan dan dia kata tiada tambahan. Yang aku tertarik dengan Muhyiddin kata bila-bila pun boleh disiasat. Dia bersedia disiasat hari ini
atau besok. Tapi Muhyiddin kata belum ada sesiapa daripada pihak berkuasa menghubungi beliau untuk mendapatkan maklumat. Dan yang lebih menarik lagi, Muhyiddin jolok balik Najib. Muhyiddin kata, Najib, daripada kau sibuk-sibuk dengan hal aku, urus dulu perkara kamu, kata Muhyiddin kepada Najib. Dia kata, manage dulu masalah kamu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, Muhyiddin kata kepada Najib, dia bukan hakim. Jadi kita tunggulah siapa sebenarnya yang bercakap bohong, siapa sebenarnya yang bercakap tidak betul. Kan aku rasa-rasa adalah di cerita-cerita tertentu, dan aku tertariklah nasihat Muhyiddin kepada Najib, urus dulu diri sendiri baru nak menjolok orang lain. Kan? Sebab tak lama lagi Najib akan tahu keputusan perbicaraannya di Mahkamah Persekutuan. Bulan Ogos ini 10 hari dia akan berkampung di Mahkamah Persekutuan untuk rayuan terakhir bagi kes SRC Internasional dengan hukuman 12 tahun penjara dan juga denda 210 juta. Kita tunggu nanti. Dan yang lebih menarik lagi, pada bulan Julai ini keputusan perbicaraan istri kepada Najib juga akan diumumkan. Melibatkan siapa lagi kalau bukan Kak Rosmah. Rosmah akan tahu keputusan perbicaraannya berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan dana dan pengubahan uang haram juga di Mahkamah Tinggi. Pada bulan Julai ini diumumkan. Kita tunggulah nanti adakah Rosmah Mansur bebas atau sama-sama jatuh hukum seperti Najib suaminya juga. Kalau dia dijatuhkan hukuman, ini menarik. Dan sebelum kita berpisah, aku nak beritahu kamu satu berita baik. Apa yang berita baiknya? Khairi Jamaluddin secara sukarela telah menarik semula rayuan untuk saman Anwar terhadap Khairi di Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini Khairi memfailkan untuk merayu di Mahkamah Persekutuan untuk saman fitnah Anwar kepada Khairi. Tapi hari ini Khairi melalui peguam-peguamnya telah menarik balik rayuan kepada keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini di Mahkamah Persekutuan. Khairi tidak mau meneruskan rayuan tersebut. Yang aku heran penutupnya adalah sejak akhir-akhir ini, saman fitnah banyak memihak menang kepada Pakatan Harapan, pembangkang. Dan aku jarang dengarlah, dan aku tak tahulah aku yang tak tahukah atau memang betul. Seakan-akan macam kerajaan terdahulu sebelum ini tidak pernah menang. Balik-balik yang kalah pro kepada Barisan Nasional dan UMNO pada waktu dulu. Balik-balik kalah. Tak pernah menang-menang lagi. Jadi aku pikir seperti Jamal di siapa nama dia tuh, orang selalu panggil dia Jamal Tongkol. Dia memecat peguamnya sendiri dan mewakili dirinya sendiri untuk perbicaraan. Itu menariklah kan. So itu dulu kali ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Kita jumpa lagi. Bye bye.